وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Welcome back to my channel. Terima kasih yang telah sudi subscribe, like dan komen video-video Abel. Siapa yang belum subscribe tu bolehlah tekan button subscribe. Tak sampai 1 saat, tak sampai 2 saat pun, agar tidak terlepas cerita-cerita menarik daripada Abel. Hari ni Abel nak cerita pengalaman bini Abel diganggu oleh satu sosok perempuan orang Tino dekat di hentian rehat Gua Tempurung. Masa tu bini Abel ni dia dengan kakak dia berdua saja, dia bertolak daripada Sungai Petani, rumah kakak dia. Rumah kakak dia seorang lagi di Sungai Petani ni nak balik di Kuala Lumpur lah. Jadi pukul 8 malam dia sampai di sekitar Gua Tempurung lah, tempat rehat. Jadi dia rasa nak pergi tandas, dan dia tengok RNR Gua Tempurung 2 km. Jadi dia ambil keputusannya untuk berhenti di Gua Tempurung ni lah untuk pergi tandas. Jadi bila masuk ke susu tempat rehat Gua Tempurung ni, memang Gua Tempurung ni dia punya toilet dia, tandas dia ni, dia macam atas bukit sikit. Jadi daripada jauh wife Abel ni dia dah nampak ada satu susuk seorang perempuan, tapi dia cuma nampak tubuh masa tu, nampak bentuk badan saja, duduk bercangkung di depan tandas lah. Jadi dia kata tengok lori pun tak ada masa tu. Biasa ada kalau dalam pukul 11 12 tu ada lah lori parking untuk tidur, untuk rehat kan, sebiji 2 biji. Tapi ni lori pun tak ada. Kereta pun langsung tak ada orang berhenti. Tapi dia pelik, kenapa ada orang perempuan dekat depan toilet ni. Jadi dia pun perlahankan kereta, dia perhati sebab pelik kan, dia rasa pelik dan dia rasa lain macam. Masa tu pun dia tanyalah kakak dia ni, dia tanya, kak ada nampak tak tu ada orang kan depan tu. Kakak dia pun nampak memang ada orang. Lepas tu dia pun, bini Abel kan dia jenis boleh nampak makhluk-makhluk alam sebelah kan. Jadi dia tak jadi nak berhenti situ. Dia kata tak apalah, tahanlah dia punya rasa nak buang air ni. Dia kata dia teruskan perjalanan, dia masuk ke susu Lebuh Raya balik. Bila dia masuk ke susu Lebuh Raya ni, perempuan yang dia nampak tadi duduk di tandas tu ada di sebelah kiri jalan. Jadi dia pun tahulah memang tu bukan manusia lah. Bila dia tengok perempuan tu, dia jeling sebelah kiri dia, perempuan tu dia punya rambut dia sampai ke bahu, rambut panjang tapi menggerbang, dengan dia punya baju dia lusuh sangat. Dia kata dia tak tahu color baju tu warna apa, tapi macam warna gelap-gelap sikit lah sebab malam masa tu. Dan bila dia jeling tu, dia terus tekan minyak, dia terus tekan. Bini Abel ni jenis macam kuat semangat sikit lah, walaupun dia nampak benda, alhamdulillah lah, dia nampak benda yang menakutkan ni dia tak pernah lagi lah macam pensan ke histeria ke. Paling tinggi pun dia akan menangis lah, dia akan menangis. Tapi masa tu dia kata dia memang dah takut dah, dan dia tekan minyak. Bila dia dalam perjalanan tu, perempuan tadi tiba-tiba ada lagi di tengah-tengah divider pula. Dia duduk kat situ, dia berdiri kat situ kan. Sebelah sana tu laluan Mahala ke utara, sebelah yang bini Abel ni laluan balik ke Kuala Lumpur lah. Jadi bini Abel kata masa tu dia baca ayat kursi, baca Al-Fatihah semua, dan last tu dia nampak dekat bila perempuan tu duduk dekat, dia panggil divider tengah jalan tu, itu last saja nampak. Jadi 3 kali lah dia nampak, satu dekat tandas, dan tiba-tiba perempuan tu ada di tepi highway sebelah kiri dia, dan tiba-tiba bila jalan dalam 1 km macam tu, perempuan tu ada di tengah-tengah divider. Jadi itulah cerita bini Abel. Dia cerita kat Abel, kejadian ni berlaku 2 tahun lepas, kira-kira 2 tahun lepas dia baru cerita kat Abel. Bila Abel cakap dia, yang bagilah idea kat Abel nak
nak buat cerita-cerita seram, dia baru cerita. Bini Abel ni dia jenis macam kalau dia nampak pun, kalau kita tak tanya pun memang dia tak akan bagi tahulah. Jadi bila kita tengok, kalau kita search dekat Gua Tempurung ni memang banyaklah cerita-cerita seram. Salah satu cerita yang menggempakan kan, macam acak dulu dia hilang pun di kawasan Gua Tempurung juga kan. Jadi mungkin tempat terkeras aku. Jadi bila Abel selongkar-selongkar, Abel tengok ada banyaklah artikel-artikel menceritakan kisah seram lah di Gua Tempurung. Dan banyak juga tempat-tempat rehat lain pun dekat highway ni banyak cerita-cerita seram. Jadi Abel nak baca, nak share lah dengan sahabat-sahabat Abel cerita-cerita seram di kawasan rehat lah. Jadi ini tajuk dia ni, hentian Gua Tempurung. Saya ada satu pengalaman untuk dikongsi bersama. Kejadian ini terjadi kepada saya dan isteri sewaktu ingin pulang ke rumah di Kelang setelah bercuti di kampung isteri saya di Ipoh, Perak. Selalunya saya akan bertolak pada pukul 10 malam ke atas sebab perjalanan yang tenang dan untuk mengelakkan kesesakan lalu lintas. Ingat lagi saya pada tarikh kejadian, iaitu pada hari Ahad tanggal 19 bulan 6 2011. Saya bertolak seperti biasa pukul 10 malam. Saya sempat bergurau dengan isteri saya supaya membuang air kecil terlebih dahulu sebab malas nak berhenti di perhentian rehat. Kebetulan isteri saya sedang mengandung 7 bulan anak sulung kami. Biasalah mana-mana ibu mengandung akan kerap membuang air kecil. Sewaktu dalam perjalanan, apa yang saya jangkakan menjadi kenyataan apabila isteri saya ingin membuang air kecil. Kebetulan dalam 100 meter di hadapan ada perhentian Gua Tempurung. Ikutkan hati saya tidak mahu singgah kerana hentian itu hanya ada tandas saja. Jadi saya tidak boleh beli air panas untuk segarkan mata saya. Kerana kasihankan isteri saya terpaksa jugalah masuk ke hentian tersebut. Yang peliknya, laluan masuk untuk ke tandas tu jauh dan hati saya dah rasa lain macam. "Bang, kenapa jauh sangat nak sampai ni?" tanya isteri saya. Saya faham dia tak tahan sangat-sangat untuk melegakan diri. Untuk menyedapkan hatinya, saya hanya mampu menyuruhnya bersabar dan berkata, "Dah nak sampai, tandas di depan tu saja." Terdetik dalam hati saya, kenapalah jauh sangat nak masuk perhentian ni? Sehabis saja saya berkata dalam hati, barulah nampak di depan saya tempat untuk meletak kereta dan tandasnya pula kena naik tangga menuju ke atas seperti menaiki bukit. Saya suruh isteri tunggu di bawah, manakala saya naik dahulu untuk tengok keadaan. Bila sudah berada di atas, saya lihat ada sesuatu yang tidak kena akan tandas itu. Entahlah, susah saya nak hendak gambarkan, tapi kaki tetap melangkah ke arah tandas. Pada ketika itu, saya seperti terdengar bisikan supaya turun dan keluar daripada situ. Akan tetapi, saya hanya melihat tandas sahaja sambil teragak-agak hendak masuk atau tidak, sehinggalah isteri saya yang berada di bawah bersuara, "Bang, tandasnya okey ke tak?" Pada masa itu, saya seperti tersedar daripada lamunan dan batalkan saja niat untuk masuk ke dalam. Pada waktu itu juga, tiba-tiba terasa berpeluh, dada saya terasa sesak seperti baru lepas berlari, sampai saya turun tangga pun hampir terjatuh. Bila sampai di bawah, dengan suara terkata-kata, saya beritahu isteri saya supaya kita cari tempat lain saja, hentian lain. Tidak tahu kenapa badan terasa seram sejuk dengan mendadak. Setelah enjin kereta dihidupkan, isteri saya pergi ke pintu belakang. Bahagian penumpang ingin mengambil minyak angin yang ada dalam bagnya. Saya lihat isteri sedang tunduk mencari. Saya terperasan di belakang isteri saya ada satu pondok, dan kalau nak tahu, pondok itu ada bayang-bayang hitam seperti duduk bersilang kaki melihat kami. Kepalanya pula bergoyang-goyang kiri dan kanan seolah-olah bermain-main dengan kami. Jarak di antara pondok itu dengan kami hanyalah beberapa langkah saja. Dengan dada yang tidak berhenti berombak dan suara tersekat-sekat, saya menyuruh isteri saya masuk ke dalam kereta.
Tetapi isteri saya tetap meneruskan pencarian dan berkata, "Sekejaplah bang, tadi ada dalam beg. Manalah ayang letak minyak angin ni tadi ya? Tiba-tiba hilang. Ambil beg tu, dah masuk ke dalam cepat," segah saya. Dengan muka terkejut, dia menurut perintah. Bila keluar daripada situ, sekejap saja sudah masuk lebuh raya. Berbeza dengan sebelum saya masuk tadi, di mana bila saya masuk tadi terasa amat jauh. Setelah membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan 3 kul serta ayat kursi, saya baru bertenang. Bila sampai di hentian tapah, baru saya ceritakan apa yang terjadi kepada isteri saya. Jadi itulah satu cerita berkaitan dengan hentian rehat Gua Tempurung. Okey, ini Abang ambil daripada blogspot.com. Ini tajuk dia, siulan di RNR Ajil dan lembaga di Bukit Belah di LPT2. Sebenarnya siulan di RNR Ajil Abe pernah kena sekali. Masa tu Abe dengan member Abe Amirul daripada Kota Baru nak balik ke Kuala Lumpur, tapi kita orang nak singgah dulu di rumah adik Abe di Cukai lah, ke Mame. Meme Abe kalau Abe perjalanan jauh, Meme Abe akan singgah mana-mana lah, singgah untuk tidur dan berehat. Jadi masa tu Abe tak ingat, dalam pukul 9 ke 10 juga Abe sapa di RNR Ajil. Masa tu memang tak ada kereta pun, sunyi. Abe dengan Amiru je masuk dari tandah. Masa tu sunyi lah rasa, sebab ialah tandah yang besar tapi tak ada orang lain. Jadi macam biasalah, bila dah buang air semua, buang kecil semua, masuk dalam kereta. Bila keluar je daripada susu RNR Ajil ni, Abe dan Amiru terdengar siulan. Kuatlah bunyi dia. Abe mula-mula tu Abe cakap, Miru, pintu kereta mu tak rapat ke? Okay, biasa kalau pintu kereta tak rapat ke, cermin tak rapat ke, dia masuk angin dan bunyi macam orang tiup whistle lah, bunyi tu. Tapi bila cek-cek memang apa orang kata, tak ada pun lubang daripada kereta tu, macam cermin pun memang tutup, dan benda tu tetap berbunyi selama dekat 2 minit juga. Memang kuatlah bunyi dia. Jadi masa tu Abe mula-mula kita dengar tu, kita tak rasa lah benda tu macam hantu ke apa, tapi bila dah duduk seminit lagi dengar benda tu, jadi masa tu Abe dah start baca ayat kursi dan dah tak dengar dah lepas tu. Jadi ni Abe nak baca yang tajuk dia, siulan di RNR Ajil dan lembaga di Bukit Belah di LPT2. Seorang pengguna, Ahmad Aziz Jaafar, 37 tahun, berkata dia pernah mengalami gangguan ketika menggunakan LPT2 tetapi tidak mengendahkannya. Insiden seram juga berlaku kepada rakannya sendiri di kawasan rehat dan rawat Ajil di awal lebuh raya berkenaan dibuka. Pernah berlaku ketika saya dalam perjalanan untuk mengambil kawan yang keretanya rosak di LPT2 apabila diganggu dengan siulan yang menakutkan. Kejadian berlaku kira-kira jam 2:30 pagi dan ketika itu saya memandu terdengar siulan di tempat duduk belakang membuatkan saya rasa seriau, katanya. Menurutnya, bagi menghilangkan bunyi itu, dia memasang radio dengan kuat dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran di dalam hatinya. Apabila tiba di kawasan terang, dia memberhentikan kereta dan memeriksa bahagian belakang tetapi tiada apa-apa. Ahmad Aziz turut menceritakan satu lagi insiden yang menyeramkan, iaitu ketika dia bersama rakannya berhenti di RNR Ajil. Menurutnya, ketika itu rakannya menaiki kenderaan lain bersama isterinya manakala dia memandu bersendirian. Ketika di RNR Ajil, saya nampak isteri kawan saya turun untuk ke tandas dan setelah selesai dia naik semula ke kenderaan dan kami bergerak ke rumah masing-masing. Apabila tiba di rumah rakan di Jerangau Barat, saya keluar daripada kereta manakala isterinya tidak berganjak daripada tempat duduknya. Bagaimanapun, dia mendapat panggilan telefon daripada isterinya dan walaupun agak pelik, dia mengangkat dan apa yang mengejutkan, si isteri sebenarnya masih berada di RNR Ajil. Apabila dilihat di dalam kereta,
makhluk yang menyerupai isterinya sudah tiada, dan barulah dia menyedari yang berada di sebelahnya bukanlah isterinya. Ahmad Aziz berkata, cerita-cerita mistik memang banyak diperkatakan, termasuk ada yang mendakwa ternampak lembaga hitam yang besar di atas jejambat. Jadi kalau tak silap Abel di kawasan Hajil juga, sekitar Hajil, dan juga Ustaz Azhar Idrus, dia pernah nampak satu lembaga tengah bertenggek di divider. Dia kata besar lembaga tu, dengan badan yang besar tapi duduk bertenggek di divider yang kecil tu. Jadi dia pun pelik lah. Dia kata itulah gangguan yang dia kena lah. Okey, ni tajuk dia lembaga besar di Meremang pula Blue Roma rasanya. Lembaga besar di sempadan Ajil Bukit Besi. Seorang penarik kereta iaitu Coleman Samsudin Saleh 43 berkata, kerjanya sebagai tukang tarik kereta yang mengalami kerosakan akibat kemalangan membuatkannya sentiasa berada di LPT2, dan pelbagai faktor sebenarnya boleh menyumbang kepada kemalangan. Kisah-kisah mistik yang diperkatakan oleh orang ramai bukan perkara asing baginya, walaupun dia tidak pernah mengalaminya sendiri. Menurutnya, banyak juga kes kemalangan berlaku dalam sehari, tetapi kadang-kadang ada juga dalam seminggu tiada langsung kemalangan. Antara kisah makhluk halus yang popular di kawasan ini ialah kehadiran lembaga besar di sempadan Ajil dan Bukit Besi. Satu lagi, gangguan makhluk berambut panjang dan berpakaian serba putih di sekitar Jerangau dan laluan itu memang berlaku kemalangan. Ada juga rakan yang kemalangan selepas terlihat lembaga hitam melintas. Bagaimanapun, saya percaya kemalangan yang berlaku disebabkan pelbagai faktor, termasuk kehadiran binatang peliharaan seperti lembu dan binatang liar seperti badak, beruang dan tapir, katanya. Okey, ini cerita tajuk dia lembaga besar di sempadan Ajil Bukit Besi. Okey, cerita seterusnya adalah kubur lama dipindahkan. Biarpun laporan pihak berkuasa menyatakan punca utama berlakunya kemalangan di LPT2 disebabkan oleh kecuaian pengguna, namun isu gangguan makhluk halus tetap menjadi pembualan hangat. Malah ada yang mempercayai unsur-unsur mistik turut menjadi penyebab pusara di Lebuh Raya memandangkan satu demi satu kemalangan maut terus berlaku, apatah lagi tragedi berdarah itu terjadi di lokasi kilometer yang hampir sama. Tragedi meragut 5 nyawa, termasuk 4 daripadanya rentung di kilometer 386 pada 24 Mei 2015, begitu meninggalkan kesan di hati. Selain insiden melibatkan seorang peronda LPT, Razali Ishak 44 tahun pada 27 Jun 2014 di kilometer 4151. Jadi tempat dia ni tak jauh, tempat kemalangan maut ni dekat-dekat je lah. Kedua-dua kes kemalangan tersebut turut menjadi viral di laman sosial, sehingga ada yang mengaitkan kejadian kemalangan maut melibatkan peronda LPT mempunyai kaitan dengan unsur mistik. Ekoran adanya seseorang dalam sekeping gambar yang diambil oleh orang awam di lokasi kejadian. Masa kemalangan maut tu ada seorang awam, dia ambil gambar kemalangan ni, tiba-tiba dalam gambar dia ni ada satu makhluk lah yang berada di tempat kejadian. Bagi warga emas di Kampung Peruh, Cik Nik Cik Weng, umur 71, cerita adanya sesuatu yang melintas sehingga dikatakan punca pemandu terbabas antara kisah sering didengari olehnya, dan rata-rata itu berlaku di kawasan hampir sama, termasuk satu lokasi yang dipanggil Bukit Belah. Pakcik tidak pernah alaminya, tapi sering dengar cerita yang sama beberapa kali, iaitu ada benda melintas lalu menyebabkan pemandu terbabas dan kemalangan. Dikatakan juga adanya kubur lama tetapi telah dipindahkan sebelum projek pembinaan LPT2 dimulakan dahulu. Ketika kerja-kerja pembinaan dilakukan dahulu juga, pakcik sering terdengar cerita ada beberapa orang pekerja meninggal dunia kerana tragedi, termasuklah kenderaan terbalik. Malah sewaktu Lebuh Raya mula dibuka, ia telah meragut nyawa seorang penunggang motosikal. Daripada cerita didengar,
Penunggang motosikal itu berasal daripada Felda Jerangau Barat. Mayatnya hanya dijumpai sebelah petang oleh penternak lembu. Ketika itu darah yang mengalir telah pun kering. Pakcik faham dia terbabas, ujarnya. Yang ni cerita dia tajuk bonet kereta terbuka. Apa yang aku taipkan kat sini kali ini adalah sumber yang aku dapat daripada member aku sendiri. Kejadian ini berlaku kepada arwah pakciknya sendiri dan diceritakan semula oleh isteri si arwah. Member aku ini asalnya daripada Penang, iaitu seberang perai sebenarnya, tapi ramai ahli keluarga saudara mara dia berhijrah dari Penang, dan member aku ni sendiri berhijrah ke Melaka pasal ikut abah dia yang bertugas di penjara Melaka. Kejadian ini berlaku pada masa cuti sekolah, dan ketika itu arwah isteri dan seorang anaknya yang masih bayi pada ketika itu join saudara-saudara yang lain untuk menghadiri satu majlis perkahwinan di Penang. Info yang diterima, ada 3 buah kereta termasuk kereta arwah ini yang ikut dalam konvoi tersebut. Perjalanan diorang ni bermula daripada Melaka, kemudian singgahlah di Kuala Selangor untuk mengambil lagi 2 orang saudara yang tinggal di situ. Memandangkan perjalanan bermula agak lewat, jadi tentulah diorang akan lalu kat highway pada waktu tengah malam. Perjalanan mereka pada mulanya memang tiada masalah, sehinggalah salah sebuah daripada kereta diorang memberi isyarat untuk berhenti makan di R&R yang biasa terdapat di Lebuh Raya. Ketika itu diorang ni baru saja melepas di R&R Tapah, dan pada ketika itu juga arwah ada suarakan pada isterinya, jauh lagi lah nampaknya kalau nak berhenti makan, mana ada lagi tempat rehat lepas ni, kata arwah. Tak apalah bang, jap lagi kita boleh berhenti makan kat hentian tepi je, tak kisahlah, bukan nak makan-makan berat pun, takat makan buah pun jadilah, jawab isterinya. Perjalanan diteruskan sehinggalah diorang ternampak sebuah R&R yang besar dan ramai orang. 2 buah kereta yang kat depan terus masuk ke susul R&R tersebut untuk berhenti makan dan rehat. Tapi masa itu arwah tak agak-agak untuk ikut sekali. Mungkin masa tu dia tak lapar atau terasa agak pelik sikit dengan keadaan R&R itu. Tapi memandangkan 2 buah kereta yang lain dah masuk menuju ke parking, nak tak nak arwah pun terpaksalah juga berhentikan kereta dia di tempat rehat tersebut. Awak nanti jangan makan tahu, minum saja tak apa, kata arwah kepada isterinya. Kenapa pula bang? Keruk dahi isterinya bertanya. Alah, ikut je lah, nanti abang bagi tahu sebabnya, jawab arwah. Diorang tak duduk lama dekat situ bila kenangkan perjalanan yang masih jauh lagi. Adalah agak-agak setengah jam seorang, diorang bertapa kat situ dan kemudian masing-masing sambung untuk balik menuju ke utara. Kenapa abang tak bagi saya makan tadi? Ini masa dalam kereta lah. Kenapa abang tak bagi saya makan tadi? Tanya makcik member aku. Awak ni tak perasan ke tadi? Dalam ramai-ramai orang kat R&R tu, ada awak perasan ke kereta lain dekat tempat rehat tu selain daripada kereta kita dengan 3 buah kereta lain? Logik ke? Orang ramai tapi tak ada kereta lain. Bas ke, motor ke, semua tak ada. Lepas tu pakaian orang-orang kat situ pula lain daripada kita. Semuanya seakan-akan sama. Lagi satu, perasan tak? Pelayan kat R&R tu semua muka diorang hampir sama. Tak pelik ke? Terang arwah pada isterinya. Masa ni barulah makcik member aku ni perasan, patutlah awal-awal lagi arwah macam teragak-agak nak berhenti dekat tempat rehat tersebut. 2 buah kereta lagi dah laju di depan meninggalkan diorang 3 beranak ni. Betul lah bang, baru saya perasan, sambung isterinya tadi. Lagi satu, kalau awak sempat berpaling lepas kita keluar dari R&R tu, awak boleh nampak tempat itu gaung sebenarnya. Tengok je lah kita sekarang ni, kita kat bukit kan, jawabnya kepada isteri beliau. Meremang bulu roma makcik aku masa itu bila dengar penjelasan daripada arwah suami dia. 2 buah kereta kat depan terus pecuk laju, maybe nak cepat sampai kot gamaknya, sedangkan arwah tetap dengan pemanduannya yang agak perlahan pada masa itu dalam 100 km sejam.
Tiba-tiba dengan tak memasal, enjin kereta arwah mati. Masa tu kereta tu hampir menghala ke terowong tu jelapang. Allahu Akbar, kenapa pula kereta ni? Rungut arwah. Isterinya nampak gelabah pada masa itu sebab dua buah kereta yang lain dah jauh meninggalkan mereka. Awak tunggu je lah dalam kereta, jangan keluar ke mana-mana. Saya nak tengok apa yang tak kena dengan enjin kereta ni, kata arwah pada isterinya. Abang jangan lama-lama tau, jawab isteri yang mula rasa tak sedar hati. Yelah, awak duduk je lah dalam kereta, kata arwah sambil membuka pintu kereta. Bonet depan dibuka dan arwah cuba cek untuk tahu apakah masalah yang berlaku pada kereta beliau. Awak tunggu kejap tau, saya nak pergi cari air. Radiator kering dah rupanya, laung arwah pada isterinya yang duduk dalam kereta. Nak cari air kat mana bang? Ini kawasan bukit ni, jawab isterinya. Alah, pandai-pandailah abang nanti, jawab arwah sambil memegang botol kosong yang diambil daripada bonet belakang kereta. Makcik member aku kata masa tu memang tak ada kereta yang lalu, sekali-sekala adalah lori trailer yang lalu. Takkanlah nak tahan kan? Kalau tahan pun takkanlah lori trailer nak berhenti sebab nanti takut menggelunsur ke bawah bukit. Agak lama jugalah si isteri ni menunggu si suami. Tiba-tiba bam terdengar bunyi kuat yang berdentum di atas bumbung kereta seolah-olah bunyi buah kelapa jatuh. Anaknya yang kecil tu menangis terperanjat. Makcik member aku ni mula gelabah. Untungnya handphone si suami ni berada di atas dashboard. Dia capai handphone tu dan dia call salah seorang saudaranya yang telah jauh di depan. Dia bagi tahu yang bahawa keretanya radiator telah bocor dan si suami ni pergi cari air. Jadi akak ni nak buat apa sekarang ni? Akak tak tahu nak buat apa. Ada benda yang hempap di atas bumbung kereta ni. Akak takutlah, jawab sang isteri ni. Si isteri ni dia suruh saudara-saudara dia yang dah ada di depan tu suruh patah balik, tolong dia yang kereta breakdown ni lah. Akak jangan keluar kereta, tunggu je dalam kereta, nanti kita orang telefon peronda. Tunggu tau, jangan keluar kereta, jawab suara dalam handphone lagi. Okey, jawab si isteri. 15 minit kemudian peronda Lebuh Raya dengan polis pun sampai. Tenang sikit hati si makcik member aku pada masa tu. Puan okey ke? Kenapa berhenti tepi jalan ni puan? Kereta rosak ke? Tanya seorang peronda polis. Kereta ni tiba-tiba mati tadi. Si suami saya tengah pergi cari air. Dia kata radiator kering. Lepas tu tadi saya dengar ada bunyi yang jatuh atas bumbung kereta ni. Ada apa-apa ke atas bumbung kereta saya ni cik? Soal sang isteri kepada polis tersebut. Polis tu menjawab, tak ada apa-apalah puan. Tak apalah, puan boleh keluar daripada kereta sekarang. Nanti kita orang tolong carikan suami puan, jawab peronda polis itu. Baiklah, minta tolong yang cik, carikan suami saya. Tadi suami saya pergi ke arah Gaung, mungkin cari anak sungai agaknya, kata si isteri. Gerakan mencari arwah bermula. Masa tu kata makcik member aku ni, peronda itu cuma ada 4 orang saja. 2 orang peronda Lebuh Raya, 2 orang lagi peronda polis. Agak dah setengah jam mencari tak jumpa. Peronda-peronda tu pun berpatah balik ke arah kereta dia orang. Tak adalah puan, tapi puan jangan risau, saya akan buat laporan pada ibu pejabat, kata peronda polis. Sambil-sambil tu peronda Lebuh Raya masih lagi cuba mencari di sekitar kereta pula. Cuba buka bonet kereta ni, arah salah seorang peronda Lebuh Raya. Pap, bonet kereta dibuka. Encik, mari sini kejap encik. Peronda tu memanggil salah seorang anggota polis. Ada apa ni? Tanya polis tu. Ini encik, peronda Lebuh Raya itu menunjukkan sesuatu dalam bonet kereta. Polis itu cuba mengangguk kepala, kemudian berjalan ke arah makcik member aku yang tengah tunggu dalam kereta peronda polis tersebut. Puan banyak bersabar ya. Suami puan disahkan tiada lagi, kata polis itu. Apa? Air mata isteri mula meleleh dan kemudiannya terus dia meraung, tanda faham apa yang disampaikan oleh polis tersebut. Kemudian sebuah trak polis dan kereta tunda sampai untuk settlekan masalah itu. Melalui polis itu, kepala arwah hampir terputus dan hanya tinggal secebis daging sebesar jari je untuk memisahkan kepala dengan badan. Kenduri kahwin yang dia orang patut hadir disatukan sekali dengan kenduri arwah. Dan sampai sekarang makcik member aku ni tak tahu punca apa kematian si suami dia. Cuma yang pelik,
macam mana pula jenazah arwah boleh ada dalam bonet kereta sedangkan selama dia duduk dalam kereta itu tak ada pula bunyi bonet kereta dibuka atau ditutup. Kisah seterusnya, kisah mistik kilometer 333 Lebuh Raya Pantai Timur. Tepat jam 8.35 malam, kami pun bertolak daripada Marang. Dari Marang, kami lalu jalan dalam sampai keluar ke Tol Ajil. Jalan dalam sini memang sangat gelap, tapi buat biasa je lah. Okey, bermula di LPT2, macam-macam lah duk borak dengan isteri. Isteri dia ni nama dia Zu. Sambil makan sata RM16, duk makan belah berdua. Aku pun ceritalah kes-kes kemalangan dekat LPT2 ni yang aku tahu. Sampailah satu kes yang mana harimau kena langgar tu. Dan Zu pun sambutlah. Dia kata memanglah bang, hutan tebal kat sini kot. Sampai harimau pun naik atas highway. Dan aku cakap lah, tu lah, kena hati-hati. Tak boleh cakap besar. Tak boleh cakap benda pelik-pelik dekat highway ni. Dan aku cakap lah, aku dah tak mau sata dah sebab kenyang. Waktu ni Zu pun dia lap-lap tangan guna tuala basah dan simpanlah sata tu semua. Dia pun pusing ke belakang nak ambil air. Dan aku pun pusinglah sekali nak tengok kat mana letak air tu. Air yang mana dia masukkan. Dan bila aku pusing balik ke depan, aku hanya mampu ucap Allah. Dan aku terus diam. Zu berpaling ke depan dan terkejut. Dia mula tanya aku macam-macam sebab dia dah dengar suami dia ni cakap Allah ni. Dia pun terkejut jugalah dan dia tanya macam-macam. Aku diam je sambil baca apa yang patut. Dalam 10 minit jugalah aku tak layan dia bertanya. Last aku cakap ayang tidurlah. Jadi bila dah cakap macam tu, si isteri ni tak sampai seminit teruslah terlena. Apa yang aku nampak? Apa yang dia nampak sebenarnya? Okey, alhamdulillah. Kalau kena bab-bab macam ni, aku boleh berfikiran waras lagi dan tak adalah respon yang terkejut-terkejut yang boleh mengakibatkan kemalangan. Waktu aku nampak tu, aku terus jeling kilometer punya nombor. Kilometer punya nombor ni biasa ada tepi-tepi jalan ni dia tulis. Dan nombor dia tu kilometer 333.6. Memang aku ingat sebab style aku memang suka hafal nombor kilometer ni. In case jadi apa-apa yang terjadi, tidak ada masalah untuk tahu di mana tempat berada lah. Okeylah, aku nak cerita apa yang aku nampak. Aku nampak curahan darah macam baru lepas kena langgar di atas line kanan jalan. Dan depan sedikit nampak sekujur tubuh kanak-kanak yang mana tangan dia dah hilang isi-isi. Dan yang hanya tinggal adalah tulang saja. Kepala dia berada di bawah besi divider dan dalam keadaan auto cruise. Aku tengah on 120 km ketika itu. Aku tidak sempat break dan aku tak mau mengelak. Aku redah je. Dan waktu itulah yang paling terpacul dalam mulut aku adalah perkataan Allah saja. Dalam fikiran aku mula fikir, ini padahnya duk bercerita yang bukan-bukan dekat zoo tadi. Rupa-rupanya bukan takat itu saja. Lepas zoo dah terlena, aku rasa ada something betul-betul di tepi tingkap aku. Tapi aku langsung tak toleh. Dalam hati aku kuat duk kata, ini bayangan perasaan aku je ni. Dan aku tengok ada cahaya sama-sama daripada side mirror. Aku pun tengoklah side mirror tu sekali lagi. Dan aku nampak ada something macam kain terlekat di bonet kereta aku. Aku terus toleh ke belakang. Aku nak tengok terus kain apa ni. Dan time tu aku tengok Zu masih duduk tidur. Cuma tudung dia macam tengah toleh merenung aku. Aku cepat-cepat pusing ke depan, rasa nak tahu itu ada lagi. Aku pusing sekali lagi dan aku nampak memang tudung Zu tu betul-betul tepi aku. Tapi sebenarnya Zu tengah tidur elok saja. Aku paling ke depan dan beristighfar dan mulalah baca macam-macam.
Akibat dah mula meremang bulu roma satu badan, aku tepuklah paha Zu perlahan-lahan. Aku kejut dia, suruh tanggalkan tudung. Dia pelik. Aku tak cerita apa lagi. Aku cakap, "Ayang, abang nampak ayang tak selesa. Bukalah tudung tu. Lagipun dah gelap ni, tak ada orang nampak." Dia pun buka tudung dan dia pun sambung tidur. Tak sampai 3 minit dia tidur. Kali ini ujian yang aku kena lagi hebat. Sepanjang highway aku nampak tumpukan darah merah. Macam benda baru kena langgar. Sampai mata aku pun dah nampak merah je sepanjang jalan. Aku ambil air, aku minum. Takut sebab aku dah letih sangat kot jadi macam ni. Dan oleh kerana dah tak tahan, aku terpaksa kejut isteri aku, si Zu. Ayang, bangunlah, teman abang drive." Dan Zu pun bangun. Dia tanya, "Kenapa bang?" Aku hanya diam 1000 bahasa dan dia macam-macam lah soalan duk tanya aku, tapi aku langsung tak jawab. Sepatah je, cuma aku cakap, "Takut." Dia tanya lagi, "Abang takut apa ni? Tadi abang ada nampak apa-apa ke?" Dan aku balas, "Abang takut. Tolong teman abang jangan tidur lagi." Jadi aku pun, lepas aku cakap macam tu, aku terus diam. Si Zu ni pun ajaklah aku berborak-borak hal-hal lain, tapi aku tak berapa respon. Last sekali aku cakap, "Abang nak ayam tengok je jalan tan ni." Jadi adalah dalam 5 minit si Zu ni dia duk tengoklah jalan tan ni. Dan masa tu aku nampak lagi tumpukan darah yang seterusnya. Dan aku cakap, "Ayang nampak tak atas jalan ni? Apa yang ayang nampak?" Jadi si isteri ni dia cakap, "Tak nampak apa lah bang. Kenapa abang nampak apa? Saya nampak sama je jalan tan ni kelabu." Lepas tu aku cakap, "Tak apalah, abang takut ni. Ayang jangan sambung tidur tau." Teman abang borak, waktu ni aku set auto cruise 110 km sejam dan duduk di line kiri saja. Perjalanan diteruskan dan sampailah di RNR Prasing. Alhamdulillah dah tak ada gangguan dah. Aku pun mintalah Zu pula drive sebab aku dah mengantuk sangat-sangat. Dia sambung drive sampailah ke rumah. Kami sampai di rumah dalam jam 2.12 pagi dan masa di atas katil barulah aku cerita kat dia apa yang aku alami tadi. Dia cakap dia memang dah rasa pelik bila tiba-tiba masa tengah racak bercerita tadi, tiba-tiba aku tersebut Allah. Masa nak tidur tu terlintas juga nak Google dan aku jumpa cerita pasal kemalangan di kilometer 333. Aku tunjukkanlah dekat Zul sambil mengucap, "Allah, betul lah yang abang nampak tadi, tapi aksiden ni berlaku pagi tadi, yang abang nampaknya malam." Wallahu alam, itulah cerita aku, ikhlas dan benar. Okey, cerita seterusnya adalah kewujudan tempat rehat misteri. Salam, kali ini aku nak berkongsi pengalaman yang tidak aku lupakan hingga hari ini. Isteri aku sampai hari ini dia meremang bulu roma bila teringat kejadian ni. Kejadian ini berlaku pada penghujung tahun 2006. Pada ketika itu aku menghadiri majlis convocation di UiTM Shah Alam. Majlis convocation tersebut ditemani oleh isteri dan keluarga aku. Selesai saja urusan convocation, aku bertolak daripada Shah Alam ke Temeloh untuk menghantar keluargaku sebelum kami bertolak balik ke Kuantan, dan aku akan menghadiri satu sesi temuruga di Taman Indra Mahkota pada keesokan harinya. Lebih kurang pukul 12 malam, aku bertolak daripada rumahku di Temeloh untuk ke Kuantan. Pada hematku, perjalanan aku lebih kurang 2 jam saja. Melepasi tol Temeloh, kemudian aku membelok ke Kuantan. Tiada apa yang luar biasa kecuali perut aku yang lapar. Silapku juga sebab tidak makan di rumah sebelum bertolak. Disebabkan ada RNR, aku abaikan sesalan tersebut. RNR Temeloh hanya lebih kurang 3 km saja daripada tol Temeloh. Kerana aku baru bertolak, aku keberatanlah untuk singgah di RNR Temeloh. Aku teruskan perjalanan. Isteriku di kerusi kelindan tertidur kerana mengantuk. Aku pula duk melayan pemanduan
Sambil memandu, kepala aku mula terngiang-ngiang cerita-cerita istimewa yang diceritakan oleh geng penarik kereta di Temerloh. Ada yang jumpa orang jual sate di tepi highway, ada yang beli sate kemudian bila pergi, dan hari lain tengok tempat itu dah tiada. Selain itu, cerita-cerita mengerikan tentang kemalangan-kemalangan yang berlaku di highway Pantai Timur turut bermain di kepala. Berbalik kepada realiti masa itu, aku mula rasa mengantuk. Mungkin keletihan seharian convocation, perut pun dah lapar, jadi aku plan nak singgah di R&R yang aku akan jumpa seterusnya. Sepanjang perjalanan itu, aku mulalah menggatal cari-cari benda-benda pelik di tepi jalan. Aku nampak api terbang di tingkap kelindan, tetapi aku fikir itu mungkin reflection daripada lampu, tapi mungkin juga konon-konon nampak hantu. Dipendekkan cerita, aku nampak tempat rehat di hadapan, mata mengantuk dan perut dah lapar, apalagi berhenti sebentar di R&R lah. Kalau tak silap aku, lebih kurang 1:30 pagi ketika itu aku berhenti di R&R Temerloh. Aku kejutkan isteri aku, memberitahu kami dah sampai dah di tempat rehat. Dipendekkan cerita, aku nampak R&R di hadapan, mata aku mengantuk, perut dah lapar, apalagi berhentilah aku untuk makan dan berehat sekejap di R&R tersebut. Kalau tak silap aku, masa tu lebih kurang pukul 1:30 pagi. Aku kejutkan isteri aku, memberitahu yang kami telah sampai di tempat rehat. R&R mana? Aku tak tahu. Tapi yang penting ada kereta parking, ada orang dan ada kedai buka. Tapi tak semua kedai buka. Ada lebih kurang 6 atau 7 daripada deretan kedai yang dibuka. Tapi yang menarik perhatian aku adalah kedai di tengah-tengah tempat rehat tersebut. Kedai itu memasak sup yang aromanya sungguh sedap, dan dia masak di depan kedai, bukan di dalam kedai. First time aku tengok orang masak di depan kedai. Yang masak sup tu aku nampak seorang lelaki berkopiah, umurnya lebih kurang 45 hingga 50 tahun, duduk menggaul sup dengan menggunakan sudip atau penggaul dodol. Sup itu dimasak dalam periuk besar seperti untuk kenduri. Favourite isteri aku mi sup, dan aku pula tergoda dengan sup tu. Jadi kami pun orderlah mi sup 2. Seriously sedap. Sampai sekarang teringat-ingat lagi sedapnya sup tersebut. Selesai makan, aku mengantuk. Aku bagi tahu isteriku yang aku akan rehat dan tidur di dalam kereta. Setelah tertidur seketika, kemudian isteri aku kejutkan aku dalam keadaan kelang kabut. Terkejutlah kan? Ingatkan ada apa? Dia bagi tahu dah pukul 3 pagi, jom bang kita bertolak. Jadi bertolaklah ke Kuantan. Aku ambil air mineral untuk segarkan muka dan kepala aku. Kemudian bertolak daripada R&R, masih lagi mengantuk. Tapi sepanjang umur aku belum pernah lagi aku terlalu mengantuk seperti itu ketika memandu di Lebuh Raya. Tapi malam itu sememangnya aku terlalu sangat mengantuk. Malam yang gelap dengan kereta yang jarang-jarang nak ada. Sebelum nak sampai ke satu jejantas, mata aku nampak sesuatu. Aku ambil air mineral untuk segarkan muka dan kepala aku. Kemudian aku bertolak daripada R&R. Masih lagi mengantuk pada ketika itu. Seumur hidup aku, inilah yang aku paling mengantuk sewaktu memandu. Jadi untuk teruskan perjalanan malam itu, sememangnya aku sangat-sangat tidak larat dan sangat mengantuk. Malam yang gelap dengan kereta yang jarang-jarang nak ada. Sebelum melalui satu jejantas, tiba-tiba mata aku terasa gelap sangat, tak nampak apa-apa pun. Terkejut aku, lalu aku tertekan pedal minyak sekuat hati aku. Kemudian aku terlanggar sesuatu. Aku dan isteri aku terhantuk di cermin hadapan dan terlihat cahaya lampu yang terang benderang di hadapan. Masya Allah, aku terlanggar divider tengah, betul-betul di bawah jambatan. Cahaya terang benderang itu adalah trailer panjang yang dilaluan bertentangan. Ya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala masih panjangkan umur aku dan isteri.
Nasib baiklah ada pembahagian jalan, kalau tidak mesti aku mengalami kemalangan yang lagi teruk. Aku turun daripada kereta setelah melihat tiada kereta di laluan yang sama. Keadaan kereta aku pada masa itu hook depan kemek, manakala alignment tayar kereta aku lari. Aku gagahkan juga perjalanan dengan tayar sebegitu sampailah ke Kuantan. Jadi itulah kali pertama yang aku mengalami kemalangan dalam seumur hidup aku. Jadi selepas kejadian itu, peristiwa kemalangan masih lagi segar dalam ingatan aku. Aku cuba tunjukkan kepada kawan dan keluarga aku tempat kejadian itu. Namun setelah aku mencari tempat tersebut, memang RNR yang aku singgah sebelum ini tidak wujud. Jadi RNR apakah ini? Adakah ini RNR makhluk halus? Sekian. Jadi setakat inilah dulu Abang cerita pasal kisah seram di tempat rehat. Kalau nak kira banyak lagi cerita yang Abang nak share ni, tapi dah makan masa sejam dah. InsyaAllah akan Abang sambung pada episod 2 lah. Kalau ramai yang minat, boleh komen kat bawah ni lah. Sekian, terima kasih.